Assalamualaikum, bersama aku lagi Faizan Al. So, dalam video kali ini aku akan cuba kongsikan beberapa smartphone dengan harga yang murah tapi korang akan dapat spesifikasi yang sangat padu untuk smartphone yang dah rasmi di Malaysia. So, dalam video ni aku tak buat smartphone yang tak rasmi di Malaysia ataupun smartphone yang import dari China, sebab aku rasa kalau nak senaraikan smartphone yang import dari China memang banyak gila pilihan, cuma dia tak masuk Malaysia je lah kan. But aku nak kongsikan dalam video ni adalah smartphone yang rasmi di Malaysia saja. So, aku akan pilih smartphone terbaik dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kelas permulaan ataupun entry level, kategori kedua adalah mid range ataupun kelas pertengahan, dan kategori ketiga adalah flagship ataupun phone kelas atasan yang terbaik dalam setiap smartphone yang ada di pasaran sekarang ni. Kategori pertama iaitu entry level, aku memilih Redmi 9. Aku rasa korang tahu kenapa aku memilih Redmi 9 di sebalik smartphone lain kan. Sebab pertama adalah dia menggunakan skrin IPS LCD yang bersaiz 6.53 inci water drop notch yang menggunakan resolution 1080p dengan Corning Gorilla Glass 3. Dari segi kebesaran skrin dia, bagi aku memang puas hati dan memang mengikut trend terkini lah untuk rekaan skrin dia. Untuk bahagian prestasi pula, Redmi 9 ni menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Untuk korang nak main game dekat smartphone ni, aku rasa okey je. Tapi kalau korang nak main terlalu over sangat ataupun terlalu hard use sangat, aku rasa tak berapa okey sangat lah, sebab dia lah phone kelas permulaan, kelas entry level kan. But still okey lah kalau nak main game sikit-sikit tu kan. Selain tu juga kelebihan smartphone ni, dia menggunakan quad kamera 13MP kamera utama, 8MP ultra wide, 5MP micro dan 2MP depth sensor. Untuk smartphone bawah RM500 aku boleh katakan ni yang Redmi 9 ni one of the best smartphone with camera lah, sebab dia ada quad kamera kan. Kalau nak bandingkan dengan smartphone bawah RM500 yang kebanyakannya hanya menggunakan 3 kamera saja ataupun 2 kamera. Selain tu juga untuk Redmi 9 yang berharga bawah RM500 ni, korang akan dapat bateri sebesar 5020mAh dengan fast charging sehingga 18W. Dan menarik lagi, untuk smartphone ni dia menggunakan USB-C port kalau nak bandingkan dengan smartphone lain yang bawah RM500 yang still menggunakan micro USB saja. Fungsi menarik lagi dengan Redmi 9 ni, dia ada IR blaster dan juga ada NFC. So, fungsi IR blaster tu korang boleh jadikan Redmi 9 tu sebagai remote control korang untuk nak kontrol TV ataupun untuk kontrol Astro. So, itu antara yang menariknya dengan Redmi 9 ni, dan juga ada beberapa pilihan warna yang bagi aku memang sangat menyurkan dengan warna yang nampak premium untuk harga bawah RM500. So, untuk korang nak dapatkan Redmi 9 ni, korang boleh dapatkan 3GB RAM dengan 32GB storan untuk harga RM499. Manakala untuk 4GB RAM dengan 64GB storan, korang boleh dapat dengan harga RM599, yang bagi aku still berbaloi lah untuk dia punya 4GB RAM tu kan. Redmi 9 adalah phone yang terbaik untuk kelas permulaan yang korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM500 ke RM600 yang rasmi di pasaran Malaysia. Kategori kedua pula adalah phone kelas mid range. Aku pilih OnePlus Nord sebagai phone terbaik untuk phone mid range dengan harga yang murah dan spesifikasi yang bagi aku berpatutan untuk harga dia. Okay, the reason kenapa aku memilih OnePlus Nord adalah disebabkan oleh dia punya skrin Fluid AMOLED yang bersaiz 6.44 inci. Bagi aku, untuk skrin Fluid AMOLED dia, kalau nak bandingkan dengan Super AMOLED yang range harga macam dia, OnePlus Nord one of the best screen AMOLED dengan warna yang cantik dan kecerahan yang cukup untuk aku nak tengok dari segi bawah cahaya matahari ataupun indoor sekalipun. Selain tu juga untuk OnePlus Nord ni, dia ada refresh rate sehingga 90Hz yang akan memberi pengalaman yang memang sangat smooth untuk korang nak scroll phone ni sendiri. Dan of course dengan saiz 6.44 inci tu, dia punya feel pegang memang agak compact dan aku rasa selesa bila pegang satu tangan. Dia juga tidak terlalu berat sangat, bawah 200 gram sahaja untuk berat dia kalau nak bandingkan dengan smartphone lain yang agak berat sekarang ni kan. Untuk bahagian prestasi, dia menggunakan chipset Snapdragon 765G yang juga ada rangkaian 5G. So, untuk OnePlus Nord ni dengan rangkaian 5G, aku boleh katakan dia agak future proof, sebab korang boleh gunakan secara long term 2-3 tahun mendatang lagi tak ada hal, sebab dia still support rangkaian 5G. Dan kalau korang nak gunakan OnePlus Nord ni untuk main game, bagi aku dah cukup padu, sebab dia gunakan chipset Snapdragon 765G yang bagi aku performance dia di taraf level-level macam flagship sikit lah kan. Kelebihan lain yang ada pada OnePlus Nord ni lagi, dia menggunakan quad kamera 48MP kamera utama, 8MP ultra wide, 5MP micro dan 2MP depth sensor. Yang menariknya, dia menggunakan dual selfie kamera 32MP kamera utama dan 8MP ultra wide. OnePlus Nord ni juga menggunakan bateri sebesar 4115mAh dengan fast charging warp charge 30T. So, in terms of dia punya harga tu, aku boleh katakan memang agak berbaloi lah dengan apa yang ditawarkan pada phone ni, dan dia hadir dengan Oxygen OS yang aku boleh katakan sebagai the best OS yang ada pada phone Android sekarang ni. Untuk harga OnePlus Nord di Malaysia, dia dijual dengan harga RM1,799 untuk 8GB RAM dan 128GB storan. So, bagi aku dengan harga dia tu, dengan spesifikasi yang ditawarkan, Full AMOLED lagi, 90Hz lagi,
fast charging 30 watt dia lagi, and then dia punya Oxygen OS. OnePlus Note one of the best smartphone untuk kelas mid-range yang korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia rasmi sekarang ni. Kategori yang terakhir pula adalah kelas flagship ataupun phone kelas atasan. Aku memilih Poco F2 Pro sebagai phone terbaik untuk kelas flagship disebabkan smartphone ni menggunakan chipset Snapdragon 865 yang juga ada rakan 5G. So kalau nak kira in terms of dia punya prestasi tu memang top notch lah kan, sebab dia menggunakan chipset yang terbaru untuk tahun 2020 punya. Yang menariknya lagi dengan Poco F2 Pro ni, dia menggunakan skrin Super AMOLED yang bersaiz 6.67 inci full view display. So dia tak ada sebarang notch yang kacau paparan skrin tu sebab dia menggunakan pop-up selfie camera. Dan of course kelebihan dia ada pada bahagian kamera jugalah, sebab dia menggunakan quad kamera 64 megapixel kamera utama, 5 megapixel telefoto, 13 megapixel ultra wide dan 2 megapixel depth sensor yang mampu merakam video sehingga 8K 24 ataupun 30 fps. Kelebihan lagi yang ada pada phone ni, dia masih mengekalkan earphone jack 35mm, walhal banyak smartphone kelas flagship sekarang dah buang earphone jack 35mm. Untuk Poco F2 Pro ni juga menggunakan bateri sebesar 4700 mAh dengan fast charging sehingga 30 watt. So memang pantas lah untuk fast charging dia dengan bateri sebesar tu kan. And then fungsi lain yang menarik lagi dengan Poco F2 Pro ni juga, dia ada infrared ataupun air blaster lebih kurang untuk jadikan smartphone tu sebagai remote control korang, dan juga dia ada fungsi NFC. Tapi antara kekurangan yang aku nampak dengan Poco F2 Pro ni sebagai phone flagship adalah dia tak ada stereo speaker dan dia tak ada refresh rate yang tinggi sampai 90Hz pun tak ada. Dia just 60Hz saja. Dengan benda-benda tu, so that's why lah aku nampak yang dia boleh murahkan harga dia sehingga RM1,550 yang paling rendah korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni untuk 6GB RAM. So guys, itu antara 3 kategori smartphone yang aku boleh pilih untuk harga pasaran rasmi di Malaysia yang terbaik untuk harga dia dengan spesifikasi yang agak padu. Kalau nak ikutkan model daripada China, sebenarnya banyak smartphone yang murah dengan spesifikasi yang padu yang tak rasmi di Malaysia, dan insyaAllah lepas ni aku akan buat senarai smartphone yang ada penjual bawa masuk Malaysia yang jual kat Malaysia tapi China set punya dengan harga yang berpatutan dengan spesifikasi yang padu. So insyaAllah itu aku akan buat dalam next video nanti. Aku harap korang enjoy video ni dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Like, komen dan share video ni. Follow Twitter dengan Instagram aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.